Yang berjayanya apa? Bila Allah Subhanahu Wa Taala menguji keimanan kita. Sebab bila uji ni dia akan makin baik, makin baik ya tuan-puan ya. Maka hendaklah kita bersangka ataupun husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebutlah perkataan yang baik-baik. Yakinlah benda yang baik-baik. Ya, Allah bukan nak menjatuhkan saya, Allah nak mengangkat saya. Ya, tiba-tiba kita ada buat dosa tuan-puan. Buat dosa ni satu ujian ya. Mengingatkan dosa-dosa silam ni sakit. Setuju tak tuan-puan? Sakit, luka tuan-puan ingatkan dosa-dosa silam. Andai kata boleh diundurkan waktu, kita tak nak buat. Tapi itulah perjalanan hidup masing-masing. Jadi tidak berbangga dengan maksiat yang pernah kita buat. Kita rasa sakit, luka. Tapi kita husnuzan dengan Allah apa dia? Ya Allah, mungkin itu lebih baik bagi aku. Supaya aku tahu pahit, kelat, sakitnya maksiat. Sampai aku tidak mau jatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Orang tak pernah jatuh lubang tu, maksiat tu mungkin boleh jadi sangat mudah pada jiwa dia untuk ujub dengan kebaikan dia. Ujub dengan kebaikan, aku hebat, aku bagus, aku tak pernah buat dosa tu, tak pernah buat dosa ni, aku mulia. Allah tak suka hati macam tu. Tanpa menyandarkan semua itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh saja bagi pada siapa-siapa yang Allah kehendaki. So kalau Allah pilih kita, masa muda baik, masa tua baik, kembali pada Allah, syukuri nikmat Allah, jangan biarkan riya, ujub, penyakit-penyakit hati bersarang dalam jiwa kita, sombong, takabur, apatah lagi. Tapi orang yang pernah buat salah, mungkin jiwa dia lebih lunak tuan-puan. Melihat orang buat salah dengan rasa ihsan. Dia lebih pemaaf. Dia lebih penyayang. Kenapa? Dia tahu sakitnya buat salah bila kita dah bertaubat. Ada banyak benda yang kita boleh positifkan apabila kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tuan-puan sekalian, berlaku apa-apa ujian keimanan, cari hikmah. Gali hikmah dia. Hikmah ni berupa ilmu. Mesti ada ilmu yang kita tak ada. Mesti ada ilmu yang kita kena tambah, kena tampung. Orang yang, katalah tuan-puan, berlaku ujian pada anak-anak. Ini cerita yang saya sebut ni cerita yang selalu berlaku. Mak ayah, orang profesional tuan-puan. Jurutera, lawyer, apa lagi Tapi jaga anak seorang bukan senang. Anak tunggal seorang. Kalau kita fikirkan safe dia, mak ayah bijak apa? Ayah lawyer, mak doktor pakar, anak seorang takkanlah tak terjaga. Duit banyak kan? Pergi hantar sekolah-sekolah yang utama, yang ternama. Tapi tak semudah itu tuan-puan. Masa kita nak didik anak, kita bukan guna semata-mata ilmu lawyer kita. Kita nak didik anak, kita bukan guna ilmu jurutera kita. Nak didik anak, nak jadi ibu, nak jadi ayah, kena sekolah yang lain. Sayangnya sekolahnya tidak ada. Kat mana sekolah jadi ibu? Kat mana? Kat mana sekolah nak jadi suami tuan-puan? Kat mana sekolah tu? Kalau ada nak hantar tak suami kita? Bang, saya hantar bang 10 tahun pun tak apa bang. Menjadi suami baik. Ya. Sekolahnya tak ada. Kecuali kita mencari hikmah, mencari pelajaran, mencari ilmu, gali, teroka, cari. Kat mana dalam hidup ni tuan-puan? Sekolah khasnya tidak ada. Untuk jadi ibu, untuk jadi suami, jadi isteri. Sekejap je kursus kahwin. Tuan-puan ingat lagi tak cerita apa kursus kahwin? Tak ingat. Ingat tak siapa nama ustaz yang bagi kursus kahwin? Ingat lagi tak nama apa? Syarikat sekolah yang bagi kursus kahwin tu? Pun tak ingat. Habis lupa semua. Yang penting dapat sijil ustazah sebab saya nak kahwin. Itu bukan sekolah. Dulu mana ada kan? Tak ada lagi lah, tak ada. Iya. Maksud dia tuan-puan, sekolah dia tak ada. Sebab itu bila berlaku dalam kehidupan kita sesuatu, Allah nak sekolahkan kita.
Kat situlah ilmu yang kita kena cari. Kamu ada masalah dengan anak kamu kan? Cari ilmu parenting, keibubapaan. Kamu ada masalah komunikasi dengan isteri kamu kan? Cari ilmu komunikasi, ilmu rumah tangga. Dalam ilmu jurutera tak ajar benda tu. Cari sekolah, belajar. Masya Allah tuan-puan, ini saya tak nak sebut panjang-panjang lebar, saya cuma sebut sikit je. Bila kita belajar ilmu rumah tangga, ilmu kekeluargaan, Masya Allah, kita akan jumpa senarai sarjana-sarjana dalam bidang itu. Kita kena hormat dengan ilmu mereka, kajian mereka. Contoh ya tuan-puan, saya catat kat sini, mari saya share dengan tuan-puan sikit. Contoh ya, dalam rumah tangga, contoh, dia ilmu dia ada 3 perkara saling berangkai. Pertama, namanya love. Yang kedua adalah trust. Yang ketiga, respect. 3. Ini tak belajar kat dalam ilmu jurutera tuan-puan. Kita doktor pakar sakit puan, kita tak belajar 3 ni. Kita apa benda? Tapi bila kita nak tahu bagaimana membangunkan keluarga, pergi belajar ilmu kekeluargaan. Dalam keluarga, love, trust, respect. Al-mahabbah, al-thiqah dengan al-ihtiram. Kasih sayang, kepercayaan dan hormat. Setiap satu ni tuan-puan, Masya Allah, ada jurnal, ada kajian, ada research, ada responden dia, ya, ada kajian lapangan dia, ada result dia. Kita nak tahu. Dan bila kita ambil tahu tuan-puan, kita belajar, Masya Allah, bagusnya nilai-nilai ilmu ni. Sebagai contoh tuan-puan, bila sebut tentang trust, kepercayaan antara suami isteri, antara emak ayah dengan anak, dia berkait dengan 5 hal. Ustaz nak kembali pada yang tadi ya. Bila Allah uji kita sesuatu, Allah nak tunjukkan kat sini kamu kena sekolahkan diri kamu. Kamu mungkin pakar dalam bidang ni, tapi tidak bidang ini. Kamu kena cari ilmu dia. Jadi Allah uji pada rumah tangga, pada keluarga, pada anak-anak. Allah nak bagi kita ilmu. Macam contoh tadilah, soal kepercayaan, trust. Dia berkait dengan 5 hal. Apa dia? Yang pertama, dalam rumah tangga tuan-puan, kita membina hubungan, bukan membuat persaingan. Kenapa susah nak ada trust? Sebab kita bersaing. Suami tengok isteri banyak duit, terus sakit hati. Lepas tu minta semua dengan mak hang semua. Maknanya dia dah tak boleh urus dah. Bila Allah bagi rezeki pada isteri lebih banyak daripada suami, sebab rezeki masing-masing tuan-puan. Dan kebetulan isteri ni pandai pula buat tupperware lah, ya, buat kuih lah, banyaklah duit dia ikhtiar. Ingat, itu isteri kita. Kita dengan isteri dia membina hubungan, bukan membina persaingan. Dia bukan pesaing kita. Tidak akan ada kepercayaan bila kita bersaing. Sama juga kalau isteri pandang suami persaingan. Siapa yang lebih berjaya, siapa yang lebih, tak.